Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua, nak sampai pagi lah, 11.56 pagi. uh, Jadi semoga semuanya okey, semuanya sihat. So saya dalam kereta sekarang ni, saja nak share sikit-sikit untuk semua rakan-rakan dalam video yang semalam, video apa, nota kaki 1, nota kaki 2. Di situ saya dah menterjemahkan apa yang saya rasa dalam hati saya, kenapa saya sendiri dulu menjadi punca kita buat kerja susah nak mencapai sesuatu. Terkadang kita ada jawatan yang bagus, kerja yang bagus, idea yang bagus, tapi kadang-kadang dia hampa begitu saja. So apa yang kita lakukan tu selalunya dia bermasalah. Jadi sebab saya punya life, kehidupan saya setiap hari, saya banyak menghabiskan masa study, belajar tentang bagaimana perubahan. Kenapa kita begitu susah untuk mencapai sesuatu tahap, apa sebab dan apa penyakit di hati kita tu. Jadi banyaknya waktu saya tu saya habiskan untuk study je. Jadi memang setiap malam, terutama waktu malam, memanglah waktu bagi saya untuk mentelaah. Saya jarang tidur awal malam. Kalau letih tu tertidur. Sebab kadang-kadang macam mana lah, saya nak luahkan perasaan saya kepada diri saya sendiri, pada waktu ketika, kepada keluarga saya, kepada kawan-kawan, supaya setiap perubahan dalam hidup tu, kita tengok banyak masalah, semua orang ada masalah, tapi dia menjadi topik. Kita banyak meluahkan perasaan kita, masalah kepada rakan-rakan, kepada semua orang. Bagi saya benda tu semua tidak terjejas pun, tidak memberi apa-apa kesan pun. Jadi yang pentingnya bagi saya, kita perlu berfikir melakukan sesuatu tu. Macam mana nak buat perubahan dalam diri. Apa masalahnya dengan aku. Jadi saya fokus kepada apa yang saya buat sampai sekarang ni lah. Jadi saya bukan menjadi satu contoh yang baik untuk anda contohi saya. Cuma saya dalam setiap video, saya cuma sampaikan saja. Jadi janganlah ingat saya ni qualified, ada kelayakan untuk mengajar anda, untuk share dengan anda. Cuma nak share apa yang saya tahu, apa yang saya belajar kepada semua kawan-kawan. Manalah tahu saya dapat sedikit dapat pahala sikit, dapat rezeki sikit atas apa yang kita share sama-sama. So ini ada masa saya selalu buat ikut mood saya. So mood saya hari ni mari pukul 12 malam. So hari ni cuma saya nak share sikit kepada anda. Apakah kita punya kriteria untuk kita buat perubahan dalam diri. Banyak orang dia tahu, kita rasa kita tahu kita boleh buat perubahan dalam diri itu. Tapi saya sayang tengok anak-anak muda, termasuklah anak saya sendiri, kawan-kawan di sekolah yang dulu yang ni jadi ada anak masing-masing. Jadi kita tengok dalam keadaan sekarang, zaman sekarang kan, sayang kalau buat sedikit perubahan saja dalam mindset kita, dan kita buat satu tindakan yang betul, dan targetnya betul-betul, dia tak begitu susah untuk kita capai dalam situasi sekarang. Jadi bisnes apa pun kita boleh buat. Cuma sekarang ni saya tak tahu kenapa banyak orang dia buat tak kisah. Dan saya sampai setiap hari saya sentiasa mengira nilai. Macam semalam saya dah padam video tu, nota kaki 2, nota kaki 1. Nota kaki 1 dan nota kaki 2. Dekat situ saya selalu bincang nilai kita. Lain ganggu-ganggu pula ni. Lain ada putus-putus kat sana. Okey. Jadi tak apa, saya buat video short untuk hari ni kepada semua kawan-kawan yang tengok video pada malam ni. Seperti semua orang tahu, fokus saya adalah bahagian networking. Walaupun banyak jutawan-jutawan di dunia ni yang di Malaysia juga kadang-kadang tak bersetuju dengan apa yang saya cakap. Jadi ia berdasarkan pada ilmu pengalaman masing-masing. Jadi kita boleh buat contoh kita punya CEO. Macam saya buat Volten, kita punya contoh CEO Volten itu sendiri. Jadikan dia sebagai satu contoh bagaimana dia membentuk kejayaan dia di Volten. Dan kita tengok benda-benda ni semua kita kena ambil tahu.
Ada orang dia kenal saja Ismail Ciani itu siapa. Cuba kita study sikit apa dia buat, apa yang preparation dia buat, bagaimana dia mencipta diri dia naik ke atas dalam keadaan sekarang. Jadi dia bukannya short term. Kita boleh kata dia hebat dan sebagainya. Tapi anda tahu tak, dia punya pengorbanan daripada dulu, dia fight untuk dapat capai kepada tahap ini, dia perlu melalui cabang-cabang dia. Dia punya lintang pukang dia. Jadi benda tu kita kena lalu. Tapi kita tak perlu dah mengulangi benda tu. Cukup dengan kita study saja. Apa yang orang lain telah buat, salah, kita perlu belajar di situ dan kita tak perlu lakukan. Itulah kelebihannya kita yang ada sekarang. Kita tidak perlu lagi mengalami apa yang orang alami itu. Apa yang kita perlu buat adalah perubahan dalam mindset kita. Itu saya selalu sebut mindset. Semua orang jutawan di dunia ini, apa saja orang sukses, mindset. Okey, nombor satu, hari ini saya nak bagi sistem problem saja ni. Saya tak tahu kenapa. Hari ni hujan ya. Yalah hujan. Di luar tu hujan, dia mungkin ada problem. Sekejap-sekejap dia putus. Di Kulim ni hujan. Jadi saya dalam kereta dan tengok dia semua ni hujan lah. Okey, saya nak mengopi sebenarnya, nak cari Nescafe tarik kat luar tu. Okey, jadi apa yang perlu kita buat, saya bagi tahu secara jujur kepada kita semua berdasarkan pengalaman orang. Saya tumpang tui jugalah. Jadi saya dah ulang berkali-kali dalam video saya dulu. Yang pertama sekali mindset itulah. Walaupun saya ada banyak jumpa orang yang bekerja profesional tapi tetap juga mengalami masalah sekarang kan, sebab financial gaji kita tak sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi kita tengok mereka tu golongan profesional, tapi dalam satu bidang. Dia fokus, maksudnya seluruh hidup dia fokus pada bidang itu. Dia tak melibatkan bisnes. Bila melibatkan bisnes, mula macam mana? Jadi saya dah ajar dalam video saya baru ni. Anda kalau calculate betul-betul, nombor satu, anda kena tahu kita punya harga diri. Harga diri itulah menyebabkan saya jadi rasa marah. Bukan marah kat orang. Saya marah kat diri saya. Macam ni saja ke harga saya? Masa saya kerjakan dalam nota kaki tu, anda tengok dalam video nota kaki, siapa yang pernah ambil video tu. Mustahil harga saya 1 jam nilai. Video ni putus-putus pula video hari ni. Tak tahu pasal apa. Cuaca okey juga. Tapi kenapa dia asyik putus je video ni? Diganggu saya punya penerangan. Hujan sana. Okey, jadi hari ni anda yang duduk dalam video ni, kalau terputus-putus video tu, anda tunggu sekejap lah. Dia ada line hujan kat luar tu, line tak berapa okey. Jadi anda yang buat dalam network, nombor satu, anda nak tahu tak kekuatan. Kalau anda tanya saya, kenapa saya setiap hari memikirkan berjam-jam sampai sekarang, daripada dulu sampai sekarang, memikirkan berapa harga aku sebenarnya. Kita buat sale, kita kena tahu juga, selain kita tahu harga produk, kita tahu harga orang, berapa harga kita sebenarnya. Harga kita ni berapa. Jadi kalau saya kata dalam nota kaki, video saya hari itu, 1 jam, kalau gaji 3,000 kan, gaji 3,000 baru jatuh lebih kurang berapa ringgit? 12 ringgit, 14 ringgit. 14 ringgit apa sejam. Kalau gaji 3,000 semalam. Semalam saya ada buat presentation sikit semalam kan. Saya kira balik. 3,000 tu kalau sehari 100 ringgit. Kita bahagikan dengan 8 jam. Bahagikan 8 jam. 12 ringgit 50 sen. Itulah gaji 3,000. 12 ringgit 50 sen 1 jam. Jadi kalau saya ambil bahagian max dalam video semalam tu, 12 ringgit tu saya boleh jual satu produk dalam masa 1 jam tu untuk capai 12 ringgit. Jual VCafe Volten pun 15 ringgit. 1 jam kalau jual 15 ringgit pun value dia lebih besar pada itu kan. Jadi kenapa orang tak boleh fokus? Bila kita tahu harga diri kita berapa, anda mungkin merasakan 3,000. Kalau 6,000 gaji, anda baru kali 2 saja. Kalau kita punya gaji 6,000, kalau sehari gaji kita 200, anda kalikan dengan 2. Baru kita punya nilai, tengok kalau gaji 6,000, kita berarti satu bulan tu, satu hari gaji kita 300. Kalau kali, sorry. Saya ni matematik ni, dia lupa. Kalau 6,000 kita bahagikan dengan 30 hari ya sebulan. Jatuh RM200 sehari. Kalau kita bahagikan dengan 8 jam, baru kita punya harga RM25 1 jam.
6,000 gaji, RM25 je 1 jam. RM25 tu kita pergi jual VKF pun untung RM30 sekotak. VKF 1 jam jual sekotak kita untung RM30, ada extra lagi RM5. Jadi kenapa kita tak fokus kat situ? Sebab kita punya mindset itu yang saya bagi tahu dalam video lepas tu. Kenapa kita? Sebab kita perlukan security, jaminan. Sebenarnya kita boleh upgrade. Okey, contoh cikgu. Kalaulah contoh saya ni, kalau cikgu saya jual VKF tu harga dia RM15. Okey, nilai saya tadi kalau kita bahagi dua, RM12. Berapa tadi? Ambil gaji RM3,000 lah. RM12.50. RM12.50. Kalau kita nak cepat nak naik gaji kita macam mana? Kita buat satu sale. Kata satu sale 1 jam. Satu sale 1 jam RM12.50. Kita untuk satu orang, saya dah explain dalam video semalam. Untuk satu orang tu kita buat dua, sekali dia beli dua kotak. Belajar bidang tu pula, 2 kotak. Jadi kalau kita punya target macam tu, anda tengok gaji kita naik berganda-ganda. Lepas tu saya ajar agak semalam video topik, kalau anda masih ingat, sale and service. Bahagian servis itu juga akan membantu anda upgrade income, naik saja income. Yang penting kita konsisten dalam buat target setiap hari. Macam mana kita kerja, kita konsisten apa. Itu saja yang saya terfikir. Bukan saya nak ulas balik video semalam. Kenapa saya duduk terfikir, sebenarnya kita ni, kalau saya boleh mencipta benda ini secara personal, saya boleh dapat sampai RM10,000 dengan mudah. RM10,000 tu dengan mudah. Jadi kenapa bila saya duduk bisnes macam ni, orang lain tak nak buat? Apa punca masalahnya dengan orang ni? Main point yang kita kena tahu income. Jadi saya cari punca penyakit kita, dan saya memang dapat jawapan, iaitu garanti. Kita nak sesuatu tu jaminan. Jadi satu reason yang kita bagi dalam video lepas pun saya dah bagi tahu. Bekerja tu, kenapa kita suka bekerja? Sebab dia menjamin. Walaupun value dia kecil, walaupun sejam, satu hari gaji kita gaji kita RM3,000, kita rasa besar. RM3,000 tu kalau Minang nak darah orang terima dia. Berapa gaji kau? RM3,000. Maai besarnya. Sebab dia relatif. Dia relatif kepada gaji standard di Malaysia ni. Kalau ada degree sekarang ni RM2,000. Jadi gaji dia RM3,000 dibandingkan dengan RM2,000. Dia compare dengan RM2,000. Nampak? Relatif kepada gaji yang kecil, dia rasa besar. Tapi kalau RM3,000 tu relatif kepada income orang yang income RM10,000 sebulan, RM20,000 sebulan, dia terlalu kecil. Jadi soalan saya, kenapa kita selalu berfikir tentang relatif kepada hal-hal yang kecil? Kenapa kita tak tengok orang lain? Sebab benda yang sama, orang yang sama, biji mata yang sama, muka yang sama. Yang membezakan kita adalah mindset. Mindset ilmu tu tak apa. Kalau kita faham, kita boleh belajar. Dan action, tindakan dan speed. Itu saja. Apa nak buat pun tidak ada masalah. Strategi nak buat tu lain. Ilmu tu tak apa, kita belajar bab lain. Jadi itulah anda tahu tak. Setiap hari saya memikirkan. Dan saya cuba membuktikan benda ini. Sebab tu saya bekerja 5 tahun saja. Dan saya cuba membuktikan bahawa teori ini betul. Memang saya dapat. Apa yang saya nak tu saya dapat dulu. Dengan mudahnya. Untuk capai 6,000, 10,000 sebulan. Dengan begitu mudah. Hanya kalau saya tak buat networking pun, saya ambil produk tertentu, saya buat sale macam tu. Belajarlah buat sale sistem dengan mudah. Macam tadi, kalau saya nak satu orang 1 jam, target saya tu katakan satu VKF. VKF tu untung dia RM15. Saya close satu orang tu, sekali close 2 kotak, double up. Saya belajar close 3 kotak pula, 4 kotak. Ataupun saya cepatkan waktu. 1 jam selalu saya buat appointment seorang. Sekarang 1 jam saya buat 2 orang. Dia ada banyak kaedah. Satu orang tu pula kita speed kepada 2 kotak sekali. 1 jam kita boleh beli 4 orang. Setiap 4 orang. 2 orang. 1 orang kita boleh upgrade kepada 2 set produk. 2 orang 4 set produk. Kita boleh speed. Itu dipanggil speed. Dari segi income. Ini saya cerita tentang nak selesaikan masalah peribadi saja. Masalah yang kita kata kita tak ada duit, kita masalah problem sana, problem sini. Jadi masalahnya kita banyak melayani masalah kita. Kita layan dia. Bukan ada kesan, semua orang tahu. Semua orang tahu bahawa masalah ni kalau kita bercerita kat orang, kita mengadu, orang lain pun ada masalah. Jadi yang penting kita belajar daripada pengalaman kita. Sebab tu masa banyak study. Duduk di rumah tu saya tengok banyak video. Kenapa orang lain begitu hebat?
Kenapa orang, apa kurangnya aku ni? Apakah aku tak belajar? Aku sanggup belajar apa? Kalau orang tu kata nak belajar 2 jam, 4 jam pun aku sanggup. Kalau dia kata tindakan aku perlu 2 jam, 4 jam pun aku sanggup. 8 jam pun aku sanggup. Asal aku boleh mencapai apa yang aku nak. Jadi, sikap kerah hati itulah paling penting. Jadi, sebab tu, saya hanya bekerja, habis belajar dulu. Saya kerja lebih kurang 5 tahun. Lepas tu, saya tak mau kerja apa dah. Kalau untuk mencapai gaji 3,000, 6,000, 9,000 sebulan tu, bukanlah dengan izin Allah, bukanlah satu benda yang sukar. Hanya buat sale, tak perlu buat network pun insya-Allah boleh capai. Sekarang ni saya nak share dengan anda apa yang berlaku dalam e-commerce sekarang. Itu topik dia sekarang. E-commerce. E-commerce ni pun sekarang ni dia ada lagi yang atas pada e-commerce tu pun ada lagi sekarang. New strategi untuk buat bisnes. InsyaAllah nanti kita pun sampai ke topik itu nanti. Apa lagi yang e-commerce ni dah jadi round 2. Ada lagi atas pada e-commerce tu. Jadi di Volten macam kebanyakan kita semuanya fokus kepada e-commerce. So e-commerce ni cantiknya. Dengan anugerah Allah bagi kepada kita sistem. Tengok hari ni kita pukul 2. Saya tak perlu appoint dengan anda. Kita boleh live secara dengan anda bagi pengetahuan kan. Jadi benda ini bukan soal main-main. Banyak orang dia tengok, alamak cikgu cakap dengan handphone. Anda tahu tak saya buat apa sekarang? Anda tahu tak dalam ni perkembangan network yang saya buat video live ni, anda tahu tak apa yang saya dapat? Saya dapat network, saya dapat rakan-rakan baru saya yang buat dalam company lain, berhubungan dengan saya, belajar dengan saya dan setuju nak ikut saya. Closing, reverse psychology saya ajar nanti. Reverse psychology anda yang cikgu tak pandai nak jumpa orang lah. Banyak benda yang kita boleh belajar. Dalam keadaan sekarang live, seluruh Malaysia, malah Indonesia semua kita boleh link serentak. Kita perlukan berapa ramai untuk cipta rangkaian kita. Kita perlu cipta 2 orang, 3 orang, 4 orang yang ada wataknya macam kita. Jadi permasalahannya kat mana? Kita tak mencipta watak itu. Kita tidak mencipta watak itu. Itu yang punca dia. Kenapa transverti kepercayaan orang pada kita tu susah? Sebab kita ada sikap malas belajar. Kita selalu bergantung kepada orang. Selalu saya ulang video-video ni kan. Cuba kita create diri menjadi satu orang yang hebat. Semua orang ni hebat. Create diri sendiri. Belajar. Apa beza orang hebat tak hebat? Orang yang hebat ada ilmu ya. Ada ilmu dan dia bertindak. Orang follow tengok. Dan akhirnya yang menentukan dia okey tak okey, result dia. Itu saja. Tak perlu kita bising, tak perlu kita apa. Yang penting result itu. Result tu kalau orang tak tahu pun tak apa. Kurang-kurang jiwa kita tenang. Apa yang kita nak semua dapat. Apa yang kita perlu semua. Masalah kita boleh selesaikan semua. Jadi hidup kita tenang. Kita tak perlu popular pun. Popular pun susah juga kan. Tak payah popular pun tak apa. Tapi kita hidup happy 24 jam. So strategi dia macam mana? Belajar teknik e-commerce yang baru ni. Jadi macam mana nak buat cikgu e-commerce baru ni? Nombor 1, anda kena bentuk rangkaian. Okey, rangkaian. Saya dah ulang. Mungkin saya dah ulang dalam video nota kaki satu. Apa rangkaian? Nak bina rangkaian tu macam mana? Cikgu, adakah orang sakit? Ada orang dia pergi cari orang sakit. Dia buat network. Tapi banyaknya dia jadi doktor. Jumpa orang sakit sana. Dia mengalahkan doktor. Brother, kita buat bisnes. Bukannya kita jadi doktor. Doktor dia ada tugas dia. Cuma kita boleh share lah orang yang ada problem sebab kita ada testimoni dan sebagainya. Cuma fokus kita tu adalah membentuk rangkaian. 2 sumber income utama yang saya ajar lepas semalamnya video kan. 1, sale and service. Itu orang semua kena tahu. Kena master dekat situ. Yang kedua adalah networking. 2 ini bergabung kan. Dalam Volten, dalam kebanyakan company pun dia 2 ni dia bergabung. So belajar 2 benda ini saja ya. InsyaAllah berubah hidup tu. Fokus betul-betul. Jangan bagi reason. Jadi kita yang senang saya dah explain pada anda. Yang paling mudah adalah sale and service. Bukan jadi salesman pun. Sistem tu kita belajar. Kita yang tahu nak buat macam mana. Kan? Macam mana sistem online canggih-manggih sekarang ni. Allahu Akbar. Dengan mudahnya. Kan? Networking pun sama. Cuma networking ni dia punya saya nak sambung video semalam tu sebenarnya hari ni. Networking ni susahnya kat mana? Susahnya adalah trustworthy orang kepada kita sebagai leader. Itu sahaja. Jadi kenapa saya dulu dalam video dulu saya ada sebut teamwork pasukan. Pasukan tu kalau kita belum qualified kepada tahap itu untuk orang-orang di rangkaian kita percaya kepada kita, kita boleh pass through kepada kita punya upline-upline di atas. Pass through kat mereka dulu. Sementara kita dalam proses pembelajaran. Tapi kita jangan stop.
Itu saja saya nak bagi clue kepada anda. Kita terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Semua syarat-syarat untuk kita menjadi leader. Maksudnya leader ni adalah supaya di bawah rangkaian kita boleh belajar dengan kita. Kalau dia pun tak boleh belajar dengan kita, macam mana kita nak create income berjuta-juta, berpuluh-puluh ribu. Kita pun, benda yang simple pun kita malas nak target. Dia tengok kita macam mana. Benda yang simple pun korang tak nak belajar. Macam mana korang semua bercita-cita nak jadi jutawan? Macam mana nak sukses? Hari-hari bincang. Macam mana nak sukses? Bincang saja berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun berbincang. Lepas tu bila bertindak, anda tahu tak apa tindakan yang kita buat? Kita bertindak benda yang serupa je. Kalau kita dah belajar dulu, apa dia orang gila di dunia ni? Anda tahu tak orang gila di dunia ni apa? Orang buat kerja yang sama tapi mengharapkan keputusannya berbeza. Itu orang gila namanya. Buat kerja sama je. Style sama, cara sama, fikir. Tapi mengharapkan result dia berbeza-beza. Itu orang gila nama dia. Gila masuk kursus mana pun. Tindakan yang sama, mengharapkan keputusan yang berbeza. Itu orang gila. Jadi cara dia, tak boleh benda tu. Dia ulang betul. Pengalaman 20 tahun pun bukannya pengalaman dia 20 tahun. Pengalaman dia setahun, dia ulang 20 kali. 20 tahun lah. Duk gagal situ lah. Pengalaman setahun, ulang 20 kali. Sekali ulang setahun. 20 kali ulang 20 tahun. Tak sukses juga. Sebab dia mengharapkan cara yang sama, berfikir sama, tindakan sama, menghasilkan keputusan yang berbeza. Itu namanya mangkuk. Kita kena upgrade kita punya presentation, upgrade sistem, upgrade segala-galanya. Sebab zaman berubah, kita berubah. Zaman berubah, kita berubah. Itulah dinamakan leader. So, asas tetap serupa. Cuma keedahnya berbeza. Presentation berbeza. Jadi, sebab tu saya minta kepada anda semua. So simple. So simple. Nombor satu, hal-hal negatif tu, pantang larang tu semua buang. Jangan menyalahkan sesiapa. Kemudian, setiap tindakan yang berlaku, kita yang problem. Bukan orang lain. Bukan upline, bukan siapa-siapa, bukan dalam. Kita yang problem. Kita jual produk tak laku, kita marah orang tu. Apa mangkuk ni, kedekut betul nak beli produk aku pun tak ada. Sebenarnya bukan dia mangkuk, kita yang mangkuk. Anda pergi buat sale dekat orang tak ada duit, buat apa? Cikgu, produk ni harga mahal. Anda pernah jumpa? Produk ni mahal. Bagi dia orang berhutang. Anda bagi ajar buat teori baru. Teori baru bagi orang berhutang. Niaga produk harga RM60 pun bagi orang hutang. Bila anda nak kaya? Saya dah jumpa produk ajar orang berhutang RM60. Beli di kafe RM60. Bayar 3 kali. Itu namanya mangkuk. Cikgu macam mana? Dah dia tak ada duit. Yang pergi jual kat dia buat apa? Customer kita merata apa? Saya sorry lah. Kalau anda tengok saya jual produk. Saya cuma nak tambah tadi. Kalau sehari tadi kita gaji RM3,000. Kita RM12.50 nilai kita sejam. Okey, sekarang ni cuba kita buat dia jadi RM120 sejam. Saya cari satu produk yang untung dia RM120. Senang saja. Tetap 1 jam juga. Seorang juga saya jual. Tapi untung dia RM120. Saya buat yang sama. Anda kalilah income yang kita dapat tu RM12. Kalau RM12.50 sejam, income dia kita dapat RM3,000 sebulan. Anda cari yang RM125. Anda tahu income anda berapa? Simple, saya bagi tahu. Jadi, tapi kita tak konsisten. Hari ni kita buat, esok kalau target tak capai pun, okey, no problem. Tak apa, sebab aku yang buat sendiri. Kan perangai kita macam tu. Ini itulah, anda tengok, menjadi punca utama banyak pada orang. Kalau kita buat dalam bisnes seperti ini, dia gagal dalam hidup. Akhirnya dia menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni, mengamuk sana, mengamuk sini. Tak apa-apa. Yang heran ya, dia buat benda tu bukannya ada kesan pun, bukan dapat bonus besar pun, bukan dapat komisen dia naik bertimbul-timbul pun. Akhirnya buat apa? Dia puas hati dapat menyalahkan orang lain, dan aku hidup macam tu lah juga. Tengoklah kaedah baru pula lepas ni, kod ada pula aku boleh naik. Mana ada? Sebab dia so simple. Sebab tu saya jarang melihat orang lain salah. Apa pun yang berlaku, saya tetap mengakui bahawa saya lah yang buat silap. Kebodohan saya lah menjadikan apa yang saya buat tu tidak berhasil. Itulah teori dia. Jadi saya tidak sekali-kali menyalahkan sesiapa. Itu konsep kita dalam bisnes. Jadi di situlah kita akan belajar daripada experience, dari apa yang kita alami, kesilapan yang kita buat, terus menerus tanpa kita henti. Dan percaya cakap saya, dalam semalam pun saya dah bagi tahu, bila makin lama kita belajar, insya-Allah kita makin pandai.
kita makin mengetahui dan kita makin banyak belajar benda baru, dan ilmu kita akan bertambah, menjadikan orang respect kepada kita. Orang tahu kita punya kebolehan, kesungguhan kita tu. Jadi biarlah orang translate. Biar akhirnya kita dapat mencapai apa yang kita nak dengan mudahnya. Jadi di situ di Malaysia ni, saya bagi tahu kepada anda, orang luar datang sini semua kaya. Orang Bangladesh datang sini buat duit, balik. Orang Indonesia masuk secara haram di sini pun keluar, ada restoran mereka sendiri di Indonesia. Saya pergi dekat mana ya, Indonesia, sistem roti canai Malaysia. Tu dia, anda tak pernah tengok roti canai, restoran roti canai terbesar di Indonesia. Roti canai Malaysia. Dia dulu kerja di sini buat table roti canai. Balik sana dia learn, anda tengok dia punya restoran. Orang Indonesia kan tak makan roti canai. Dia mula idea baru memperkenalkan roti canai di Indonesia. Semua ketawakan dia. Sebab orang Indonesia mana makan roti canai. Tapi dia pakai teori. Sebab orang tak pakailah market semua dekat aku. Aku ajar dia orang makan roti canai. Tengok apa jadi dengan dia punya dia punya restoran sekarang. Meletup. Macam itulah saya kata dalam bisnes. Orang dalam bisnes ni miracle. Jadi kita yang ada di Voltaire, anda yang buat syarikat lain, semua ambillah ilmu ni. Sayang sungguh nilai kita. Ingat, bila rasa anda low, anda rasa tak selesa, anda rasa kecewa, anda ingat, carilah nilai anda sejam berapa. Bayangkan, nilai anda 1 jam tu takkan letak harga sekurang-kurangnya nilai anda tu ataslah kepada RM30 1 jam tu normal barulah. RM30 1 jam tu kira Allahummah. RM30. Kalau RM50 1 jam nilai anda tu 8 jam sehari kerja, kiralah. Kalau RM3,000 gaji tadi saya ulang balik, RM12.50 sejam. RM3,000. RM6,000 gaji RM25. Kalau gaji nilai anda kalau sejam 8 jam kerja sehari. Jadi kalau RM100 gaji anda RM12,000. RM12,000 sebulan tu gaji anda punya harga diri RM100 sejam. Baru sama dengan RM100 sejam ni lebih kurang kambing 3 kilo. Kambing 3 kilo ke? Kambing 3 kilo hampir 2,5 kilo. Itulah harga kita. So apa yang membezakan harga adalah thinking. Berfikir, belajar dan bertindak. Apa yang kita nak buat mengikut apa yang kita target secara tersusun. Okey. Last sekali nak bagi tahu jadual. Bila kita buat sesuatu, kita kena ada draft. Mesti anda yang anda tahu kenapa kita break, kecewa dan sebagainya. Kita tak tahu nak rancang apa pun. Buku pun tak ada. Mana ada anda tengok buat bangunan pun dia ada kertas tulis macam mana nak buat, kan? Nak buat sekolah pun dia ada buku darjah 1, buku darjah 2. Bayangkan kita buat satu projek yang besar, buku pun tak ada. Nak tulis, nak buat hentam ke rumah. Hari ni pergi sponsor, hari ni esok pergi jual, lepas tu 4 hari tidur, esok rasa rajin pergi, rasa malas sudah, berapa dapat tak tahu, dapat modal untung main makan saja, untung RM25 pergi beli rokok, lepas tu duit pun habis, modal pun habis, jahanam semua. Jadi anda tengok macam ni lah kebanyakan orang buat bisnes. Sepatutnya saya nak sambung hari itu adalah financial management. Bagaimana manage duit dengan baik dalam bisnes yang simple. Itulah main point. Jadi kalau kita dapat, katalah keuntungan bulan ni, kita dapat RM6,000, RM3,000 dulu. Nilai kita boleh buat RM12.50 sejam lah. Capailah juga sebulan tu, dapat RM3,000. Jadi duit itu ke gaji kita selepas kita kerja, baru terima gaji kan. Sama juga dalam bisnes, kita kena buat. Iaitu bila kita dah buat tu, kita save income tu betul-betul. Semua pelaksanaan tu kita kena simpan dan kita boleh belanja pada bulan berikutnya. Di situ supaya kita control save. Ni tak, dia produk tu dia jual, dia guna produk tu masa tu juga. So dia buat apa? Kalau kopi tu untung dia RM30, RM15, dia pergi beli rokok, habislah. Barang pun laku, rokok isap pun habis, duit pun tak ada dah lepas tu. Jadi financial management tu paling penting. Jadi yang saya nak share dengan anda tu adalah bagaimana manage duit tu dengan baik. Manage duit tu dengan baik. Walaupun dia untung kecil-kecil, tapi itu permulaan perniagaan kita. Kena hormat. Jual kopi, asingkan dalam buku tu. Tarikh kan saya ajar dulu sale apa, ya Allah ya Tuhanku. Zani apa benda sebut Zani, sebut Ustaz. Ya Allah ya Tuhan. Memory saya ni lost sikit untuk anda tu. Bila kita jual produk, kita kena tahu dia punya service, sale and service kan. Jadi sale and service
Dan kita kena ada lagi satu adalah financial management. Apa yang kita buat. Walaupun orang lain tengok, alah jual kopi pun nak buat record. Anda tahu itu kita punya starting. Itu kita punya starting. Smartnya kita ada record. Penjualan target bulanan. Kita buat belian ulangan. Orang order, new order, orang order produk. Kemudian orang sale yang terbaru. So anda tengok perkembangan 3 bulan, perbezaan income. Apa yang saya bagi tahu tadi, anda akan tengok. Dengan mudahnya. Orang repeat sale beli, aku save juga. Bulan 1 punya sale, orang tu habis produk, dia telefon aku nak beli produk kan. So kita dah ada record. Oh, dia ni buat sale kedua, simpan lagi. Aku punya tiap-tiap bulan tetap juga tiap hari aku buat sale. Bayangkan tanpa ada network pun anda tahu tak. Anda tengok nanti saving anda tu. Tujuan apa saya nak anda buat financial management? Supaya anda tahu bahawa apa yang saya cakap ni sebenarnya so simple untuk anda selesaikan masalah duit. Manage dengan baik. Itu paling penting sekali. Jadi anda tengok, mesti berbeza. Walaupun anda ulang benda yang sama, the power of product ni, kenapa saya suka, bila kita ulang benda yang sama, bulan ni kita buat 1 jam sekotak VKF. Contoh sekotak VKF. Kita buat sebulan sekotak, sejam sekotak. Kita buat yang tak ada kerja lah, yang full time. Buat online, target sejam sekotak. Okey, bulan depan pun kita buat benda yang sama juga. 1 jam sekotak. Tapi kita tahu tak, yang bulan lepas kopi dah habis, dia repeat. Bila bulan ketiga, bulan 1 dan bulan kedua punya orang, mesti ada yang habis pun, ada tengok produk bagus, dia nak order. Bila 5 bulan, anda tengok ada 4 bulan yang orang berikutnya akan order. Jadi income anda bertambah tak? Anda boleh tengok dia benda tu tersusun. Sebab tu tujuan saya nak buat financial management tu, supaya saya nak buktikan bahawa value anda sebenarnya, walaupun perbezaan kita dengan kerja ke apa, walaupun kita buat same benda yang sama juga kita buat sejam, tapi kekuatan kita buat bisnes ini adalah gaji kita naik setiap bulan walaupun tanpa network. Belum lagi saya kupas bahagian apa kaitan dia dengan kita punya sistem, kita punya payment commission dan sebagainya. Ini hanya sale untung saja. Itu pun anda akan tengok selalunya setahun sekali orang kerja naik gaji kan, RM50. Oh, kita gaji, ingat saya dulu 1,500. Kalau dia bagi naik RM50. Marah-marah bergaduh-gaduh dengan tokek, dia up kenaikan gaji RM75 setahun. RM75 naik gaji, kita rasa seronok sangat dah. Kan? Kemudian minta lagi tahun depan apply ugut bos, kalau tak bagi saya naik gaji, saya nak pergi kerja kat kilang lain. Bos pun tengok kita ada kebolehan, tak apa, saya naik RM100. Setahun naik 100. Tapi anda tengok, anda buat betul-betul apa yang saya cakap tadi dengan produk anda tadi, anda tengok setiap bulan berapakah kenaikan anda punya gaji. Itu maksud saya. Sebab tu anda tengok, walaupun kita berniaga ni tak ada nama, kan, low class. Orang tengok, apalah Cikgu Amir low class. Lantak kat orang. Peduli apa dengan orang. Yang penting, aku punya income tu naik gaji bulan-bulan jauh meninggalkan kawan semua. Ingat tu. Hatiku tenang, aku tidur lena. Tidak ada masalah. Okey. Itu bahagian sale. Di Volten kalau tengok di bahagian sale, anda buat company lain pun sama kan. Okey. Bayangkan dengan sale macam tu pula kita disiplin. Anda disiplin buat bahagian buat networking. Walaupun dia sikit-sikit, anda buat juga financial management. Join sekali dengan kita punya sale tadi. Di situlah anda baru tahu mak 15,000 sebulan, 20,000 sebulan, mak 30,000 sebulan. Main-main je, belum aku fokus. Bila dapat macam tu, anda akan lebih rajin atau lebih malas. Tujuan saya apa? Supaya anda tahu harga diri anda tadi. Video hari ni, anda tahu tak harga diri anda tu memang mahal. Bukannya RM12, RM50 1 jam. Anda boleh cipta income sampailah value anda naik mencapai tahap yang anda sendiri tak pernah percaya bahawa anda boleh mencipta benda itu. Kan benda inilah. Itu kepentingan financial management di dalam bisnes yang kecil kita buat macam ni. Cuba buat semua orang. Habis tu cikgu, kami dia buat sale produk ni. Kalau ini kalau saya sebut Volten tu, maksud saya buat Volten. Anda yang dengar tak buat Volten, mesti relate dengan apa yang company anda buat. Okey.
cikgu macam mana kalau di Voltan ni, saya buat sale produk ikut cikgu, tapi saya duit kopi saya, duit makan saya bulan ni tak ada, macam mana? Okey, dengan baik-baik. Ada tak duit kita buat repeat sale tu, bila kita contohlah, kita kita jual VR4, 6 kotak tu dah habis. Kita kan order produk tu, kan kita dapat extra RM100, betul tak? Saya tak masukkan itu lagi dalam jadual tau. Gunakan duit itu untuk perbelanjaan. Gunakan duit itu. Dapat RM100, jual 6 kotak dapat RM100. Tulis juga, walaupun kena record, anda record, tapi kan ada bonus pasangan, ada anda punya komisen pasangan tu, kan dapat extra. Jadi duit tu ambil lah. Jimat-jimat. Gunakan duit tu. Tapi tetap anda kena catat juga hasil tu di dalam anda punya financial management punya buku. Tetap kena ada dulu. Ingat tak? Dulu orang tua-tua dulu ada buku 35. Anda tahu tak dulu bukan ada buku 35 tu. Itulah buku yang mencatat untung rugi. Anda tengok Cina dulu pergi mana-mana ada buku 35 dalam poket dia. 555 kertas kecil tu. Jual apa tulis, jual apa tulis. Apa yang dia buat? Itu adalah financial management. Dia tahu record apa dia buat, dia jual berapa, dia beli berapa, semua dia tulis. Kita yang main hentam kromo. Jadi di situ kalau anda fokus betul-betul. Jadi total cikgu berapa? Conclusion dia yang saya ajar semalam. Yang pertama, okay, full. Anda nak buat presentation nanti, pakai ayat ni juga. Anda saya tahu anda pun ada pengetahuan yang hebat, yang lain-lain. Cuma main point, conclusion daripada 3 video. Nota kaki 1, nota kaki 2, yang ni saya nak panggil nota kaki 3 ke pun boleh lah. Cuma 3 ni semuanya apa cikgu? Puratanya balik. Puratanya begini. Yang pertama tadi saya suruh anda sukat diri. Berapakah value kita satu jangka tu dalam nota kaki 1 kan? Kemudian kita nak buat apa untuk naikkan upgrade kita? Kita buat produk sale. Kita tak ada kerja lain. Kita tak ada modal yang besar. Ingat video semalam. Modal tak ada cikgu. Kami bolehlah nak buat Voltan contoh harga tak mahal kami buat. Tapi boleh tak capai? Boleh. Tu saya ajar anda knowledge. Ingat tak? Bila kita nak buat, kita kena ada ilmu. Kan? Ilmu. Belajar ilmu. Lepas ilmu apa? Bertindak. Ada ilmu tak ada tindakan pun cak ayam. Duk belajar ya. Buat tak? Masuk kursus, bertindak. Duk bertindak, duk fikir. Dalam video semalam kan? Nak buat ke tak? Boleh ke tak? Aku ni okey ke tak? Ya ke tak? Duk tak, memang tak lah. Jadi, ingat. Nombor 1, tahu harga diri anda. Berapa sejam. Kemudian, nak bangunkan dia buat apa? Buat sale. Kita buat sale sekarang. Okay, belajar buat sale. Malu cikgu, tak apa. Yang tu nanti saya ajar kemudian. Semalam pun saya dah belasah dah yang duk malu-malu tu. Bagi duit banyak, dia jalannya. Okey, buat sale tu macam mana cikgu? Produk. Buat sale produk tu belajar. Pengetahuan tu kena ada. Dah belajar, bertindak. Lakukan. Buat sale macam mana cikgu? Ketuk pintu rumah tak. Online dan sebagainya. Cuba buat tu. Belajar tak apa, belajar. Buat. Lepas tu, belajar tu. Dan last kali, saya ajar ni adalah financial management. Bila anda belajar kan ada time, masa. Ingat. Ilmu, bertindak, masa. Masa tadi 1 jam, kena ikut. Target nak tu, kalau cikgu sekotak sebulan jual sekotak, mana boleh. Saya nak sejam, sekotak sejam. Jadi pengetahuan itulah menentukan speed tadi. Tapi kalau kita present pun tak tahu, tak laku-laku, bila speed kita nak capai? Sebab tu dia knowledge kena belajar. Pengetahuan ilmu kena ada. Kemudian tindakan. Tindakan tu mesti berdasarkan speed masa. Itu sesi kedua. Dan yang terakhir, dah anda buat semua set tu, anda kena tahu bahawa anda manage income anda dengan baik. Tengok setiap bulan kenaikan dibandingkan dengan orang makan gaji, kenaikan setahun sekali, dengan anda yang buat secara tersusun, kenaikan setiap bulan. Dan totalkan setahun selepas anda buat, bandingkan kenaikan gaji anda setahun berapa dibandingkan dengan orang lain yang bekerja tetap. Itulah maksud saya. So saya anda faham betul-betul. Jadi strategi bisnes semua macam tu. Yang banyak tak diajar oleh orang, financial management. Manage duit tu dengan baik. Jangan kita sembrono je. Dapat gaji belasah, dapat untung belasah. Sebab apa? Mindset kita, hari ni habis bonus aku ada lagi, komisen aku ada lagi. Banyak orang dia macam tu. Hari ni kita perhabis dulu, esok ada lagi. Perhabis esok, lusa ada lagi. Jadi last kalinya apa yang kita dapat? Kenapa ada financial management? Nak selesaikan masalah kita, nak ada cita-cita, keinginan kita. Nanti kemudian lah, bila target kita punya simpanan tu cukup lengkap. Simpanan tu macam mana pula? Nanti lepas cikgu dah
Ada financial management. Financial management tu, abang dia lagi apa? Kena belajar lepas financial management tu. Saya ajar, saya siap. Nombor satu, yang saya pernah cerita kepada anda tu, keperluan. Duit-duit yang keperluan tu, selesaikan dulu. Daripada anda punya duit dalam financial management tadi, keperluan tu, duit hutang kita, hutang rumah, hutang kereta, duit itu, duit kan. Kereta kita tak besar, tapi kita tak habis, selesaikan dulu. Itu keperluan. Dah habis itu tu, kita akan ada secure. Anything happen, aku ada dah duit simpanan untuk aku bangun balik bisnes aku. Anything happen. Itu yang berikutnya. Dan ekstra pada tu, barulah kemahuan. Nampak tak? Lengkap tak? Walaupun kita dah, okey cikgu dah selesai dah. Yang saya punya keperluan setiap bulan tu, saya dah selesaikan semua. Dah cukup. Tapi belum pergi kepada kemahuan lagi. Contoh kereta. Saya nak tukar kereta besar satu. Make sure anda ada saving dulu. Lalu saving tu buat apa? Anything happen, kita tak perlu susah. Saving kita sudah ada untuk bangunkan balik kita punya bisnes. Dan yang terakhir tu, tengok duit lebih banyak. Okey, masa tu baru nak pakai kereta mewah. Tapi kereta mewah, bukan yang kalau anda sekarang nak beli kereta macam Volten buat tu, tak salah. Sebab bisnes mesti ada kereta. Contoh itu keperluan dalam bisnes. Itu di bawah keperluan. Itu di bawah keperluan. Kemahuan ni macam Murti, dia dah ada kereta mewah, dia nak, itu kemahuan. Dia dah layak, okey, dia boleh beli. Kartun, dia dah layak, dia okey. Kita jangan try. Dapat bonus beli, esok beli. Duit dalam tu, tengok-tengok, habis. Duit pun habis, kereta pun habis. Jahanam. Jadi, tengok, susunan tu anda dengar video ni, anda tulis kat kertas tu. Sebab apa? Di mana saya ambil benda ni? Saya belajar sikit-sikit bagaimana manage duit dengan baik. Sebab tu bila anything happen, risiko yang saya ambil, saya ada saving. Saya ada saving dan hari ni katalah saya jatuh, esok saya dah boleh bangun balik dah esok. Sebab saya ada saving di situ untuk saya mula bangun balik. Bila bangun, saya akan simpan balik duit saving tadi. Duit tu simpan balik tau. Pinjam sekejap je duit tu, jangan guna habis. Duit yang kita save tadi, yang kita guna tadi, kita pinjam saja. Kita tak pinjam bank, pinjam duit sendiri. Pinjam, niaga-niaga yang kedua kata jadi, kita simpan balik. So next, kita ulang balik step tadi. Anda faham ke tak? Faham ke tak faham, saya pun tak tahu. Ni pukul 2 pagi, mamai semua kan. Tak apalah, tak faham pun tak apa. Buat-buat faham sudahlah. Jam di sini dah 12.40. Tadi cerita nak pergi ngopi, sekarang ni tak ngopi-ngopi. Jadi tujuan dia apa? Saya bagi tahu ni. Untuk anda bila buat presentation. Saya tahu anda semua leader-leader dalam ni. Bila anda buat close, nak share dalam grup tu, ilmu anda pun dah banyak, yang dah belajar dengan kita punya company dan sebagainya. Ini part-part penting yang anda boleh ambil untuk buat satu topik presentation di dalam anda buat kursus ataupun anda train dekat grup masing-masing. Anda grup masing-masing. Jadi motivasi grup masing-masing. Jadi benda ni data. Benda ni adalah fakta, bukan reka-reka. So ini adalah step untuk sukses. Step kita untuk sukses. So adalah idea bila anda buat presentation tu, begini cara. Jadi kita buat satu topik untuk anda close anda punya teamwork, pasukan yang anda sendiri kena wujudkan. Sebab kita kena bentukkan pasukan untuk kita sukses menjadi jutawan di Volten atau di anda yang buat company lain pun sama. Dia kena ada teamwork. Jadi pasukan tu dia based on knowledge. So saya bagi data-data hari ini tentang bagaimana anda semua kena fahamkan benda ni semua. Sebab saya pun, jangan pula jadikan saya ni sebagai satu contoh. Tengok, tidak. Sebab saya pun duduk dalam proses. Sama je lah nak bangunkan. Saya bukan macam Dr. Aziza, apa tu, dia orang tu dah memang sukses. Saya hanya menyampaikan saja. Dia orang memang sifu, dia orang memang master. Dia orang terbukti hebat. Saya hanya menyampaikan kepada anda saja. Itu saja. Tak ada niat nak jadi master, sifu ke apa ke, tidak ada. Saya cuma nak share dengan anda. Jadi saya share dengan anda. Jadi anda buat grup, saya buat grup. Ada extra yang anda belajar lain, anda tambahlah sendiri. Saya ada bahagian saya. Yang at the end, doalah kita. Bulan yang mulia ni, mana tahu. Dengan izin Allah, kita sama-sama sukses. Miracle. InsyaAllah, buat sungguh-sungguh, takkan minyak sehabis meter. Kita gila pun tak apa. Gila bukan untuk apa? Gila untuk berubah dalam hidup. Mering pun tak apa, mering biarlah orang kata kita mering pun. Tapi buat sungguh-sungguh. Buat dengan teratur, buat kerana Allah, tolong orang banyak-banyak.
Jangan penting diri, jangan bohong orang, jangan kelentong orang, jangan take advantage untuk kepentingan diri, ambil advantage kat orang, jangan sekali-kali. Jangan nak populariti, tak perlu semua tu. Yang penting result. Result itulah yang akan mengubah segala-galanya. Anda punya kehidupan, pemikiran orang terhadap kita, semuanya berdasarkan kepada result. Jadi buat yang terbaik, okey? So saya rasa sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengopi. Saya belum tidur, saya nak pergi mengopi. Kedai mamak buka pukul 6 kat Kulin. So steady. Kita kenal dulu. Kena VKF banyak kali dah ni. Tadi VKF, sekarang ni kena kopi mamak lah pula. Okay, so bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.